Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ini Allah bagi saya peluang dan kesihatan yang baik untuk berkongsi ilmu pada anda. Kita punya tajuk pada hari ini adalah berkaitan kenapa tiada hibah KWSP. Bagi ikut hukum, bagi anak yang tak sah taraf ni, dia hanya anak tu tadi hanya layak mewarisi harta pusaka ibu dia saja. Ayah ni tadi dia tak layak. Ikut hukum macam tu. Jadi dia tanya lagi lah berkenaan dengan perancangan harta dia. Okey, saya nak fokus dekat KWSP ni dulu. Nanti saya share balik berkenaan dengan apa yang dia sembang dengan saya tu. Kalau ikutkan penamaan, bagi siapa yang meletakkan, yang mendaftar penama ni, contohlah dia kes klien saya, prospek tadi, sahabat kita tadi tu, dia letak penama tu anak bawah umur. Adakah anak bawah umur ni layak ke atas harta tu sebenarnya? Dia tak. Siapa yang dinamakan, kalau kita rujuk kepada fatwa kebangsaan pada 19 September 2000, Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan KWSP adalah harta pusaka yang wajib diagihkan secara faraid. Pertama. Kedua, penama yang dinamakan adalah bertindak sebagai wasi ataupun pentadbir saja. Maksudnya dia bukan pemilik harta. Ketiga, penama yang dinamakan tu wajib mengagihkan secara faraid. Isu dia dekat sini jelaslah, harta KWSP tu dia akan siapa yang dinamakan tu hanya pentadbir saja. Dia tak katalah kita nak letak nama orang tu jadi pemilik orang tu, tak. Sebab tu kalaulah saya mensarankan kepada sahabat-sahabat kita ni yang tengok video ni, kalau boleh penama KWSP tu letak pasangan lah, supaya mudah dia nak urus. Kalau boleh pasangan. Sebab apa? Kalau kita letak contoh sebagai kita letak adik kita ke, mungkin mak kita ke, ayah kita ke, dia akan, saya minta maaf sebab berdasarkan pengalaman saya lah, kalau KWSP ni ataupun apa-apa saja penamaan, bila meletakkan nama adik contoh, dia akan jadi konflik. Dia akan kat situ timbul emosi. Dia akan timbul emosi. Kalau emosi tu dia ke arah kebaikan, sebagai contoh dia nak kesian dekat balu ke, atau dekat macam tu, tak apa, ni tak. Dia emosi dia lebih cenderung kepada tak nak agih kepada pasangan ni tadi. Ada kes macam tu banyak. Ada juga yang pernah hubungi saya, KWSP ataupun penamaan dia letak ASB tabung haji, dia letak lah emuan agak besar dekat situ. Bila dia letak salah seorang yang di kalangan yang saya sebut tu, bila dapat duit tu dia terus senyap. Pihak-pihak macam institusi KWSP, ASB tabung haji ni, kalau beneficiary tu orang tu dia memang dia bagi je, dah lepas dia punya tanggungjawab dah. Cuma tanggungjawab penerima tu pula nanti nak agih secara faraid. Okay, itu antara isu berkaitan dengan penamaan ni lah. Lepas tu pula saya nak sentuh dekat KWSP. Kalau kita letak anak bawah umur, contohlah kita daftarkan anak tu sebelum tahun 1 Januari 2017. Kita katalah kita daftarkan anak bawah umur tu. Kita letak anak tu 50% kepada anak, 50% kepada isteri sebagai contoh. Bila jadi macam ni, meninggal katalah 2018. Contohlah kan. Ataupun baru-baru ni meninggal. Penamaan anak yang sebelum 1 Januari 2017 tu tadi, ni isu dia jadi macam mana? Kena tunggu anak tu 18 tahun baru anak tu boleh bertindak sebagai pentadbir. Maksudnya duit tu akan KWSP akan hold lah sampai anak tu umur 18. Bagi siapa yang daftar pada 1 Januari dan ke atas, kalau ada anak bawah umur ni, dia akan terbatal. Dia akan bagi serah mutlak kepada contoh ada kita letak pasangan kita, 100% kepada pasangan. Itu berkenaan dengan penamaan KWSP yang kita harus tahu jugalah. Selain pada kita tahu KWSP tu tak boleh nak dihibahkan, dia hanya akan tertaluk pada faraid tu tadi. Okey, itu berkenaan dengan KWSP. Saya nak kongsi sikit berkenaan dengan sahabat kita tadi tu yang tak saf taraf tu. Jadi dia tanya macam mana kalau harta lain seperti rumah, tanah tu macam mana?
Okey, kalaulah nak buat hibah kepada hibah harta bagi tanah, rumah ataupun ada mungkin beberapa aset lain yang boleh dihibahkan, boleh. Tak ada isu berkenaan dengan status anak tu tadi. Sebab hibah ni adalah pemberian kasih sayang kepada sesiapa pun boleh. Dia tak semestinya kepada waris faraid, dia kepada sesiapa pun boleh. Contoh, anda ada harta, anda berbesar hati nak hadiahkan sebahagian harta anda kepada saya sebagai contoh, boleh, tak ada masalah, tak jadi isu pun. Hibah kepada siapa pun tak ada masalah. Cuma dia perlu ikutlah term-term yang ditetapkan. Seperti kalau nak bagi harta yang masih berhutang ataupun yang dalam loan, mesti ada, sebagai contoh rumah ataupun tanah yang kita beli, mesti ada MRTA ataupun MRTT yang cover penuh loan tu. Bagi harta yang hutang lah. Kalau harta tak ada hutang, tak ada masalah. Okey. Lepas tu, yalah, itu berkenaan dengan sahabat kita lah. Jadi anda yang di luar sana, kalau anda tak clear ataupun anda nak bertanya berkenaan dengan perancangan harta ni, anda boleh hubungi saya. InsyaAllah saya cuba bantu. Bukan apa, anda perlu ingat, perkongsian ataupun apa yang kita buat ni adalah bagi menguruskan harta semasa kita dah tak ada. Bukanlah nak kalau kata dah jadi nak minta saya urus pun boleh, dia jadi harta pusaka. Tapi perancangan tu mungkin tak sama yang seperti kita harapkan. Contoh seperti hamba Allah yang sahabat-sahabat kita tadi tu, sahabat kita yang tadi yang bertanya tu, dia kata dia nak bagi pada anak angkat. Anak tak sah taraf ni, kemungkinan anak dia tak dapat apa-apa pun. Macam tu. Jadi buatlah perancangan awal supaya kita dapat pastikan ataupun allocate harta kita tu kepada orang yang kita nak. Supaya tak timbullah isu-isu di kemudian hari. Okey, sampai di situ saja. Jika anda ada persoalan ataupun ada apa-apa yang nak tanya, boleh hubungi saya secara terus, boleh WhatsApp. InsyaAllah saya cuba reply. Kalau anda ada masalah berkenaan harta pusaka pun yang nak saya bantu uruskan, saya boleh buat, tak ada masalah. Saya boleh buat. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.